Didik TV KPM. So, kita boleh mula? Boleh, cikgu. Silakan. Okey. So, yang kita nak tengok seterusnya adalah soalan contoh bahagian A. Okey, bahagian A ni adalah soalan yang aras rendah, aras sederhana yang kita nak bantu murid-murid kita untuk dapat markah. Okey. So, contoh dia yang pertama ni, nyatakan jenis elemen yang terdapat pada rajah 1 di bawah. Kalau kita tengok kan pada rajah ni, rajah apa ni ya Akmal? Animasi, cikgu. Ya, cerita apa ni? Ejen. Ejen Ali kan? Ejen Ali. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok dari rajah ni kan, okey, kita boleh nampak ada elemen yang kita dah belajar tadi. Kan? Elemen-elemen multimedia yang kita dah belajar tu. Okey, jadi untuk soalan ni dia tanya dengan kita semula, yang pertama tu elemen apa, yang kedua apa, yang ketiga ni apa. Okey, ada tak pelajar yang boleh bantu cikgu untuk soalan yang pertama ni? Siapa tu? Yang Aiman. Okay. Silakan Aiman. Okey, yang satu tu teks. Okey, yang pertama tu teks. Yang kedua? Yang kedua grafik. Yang kedua grafik dan yang ketiga tu? Butang interaktif. Butang interaktif. Betul tak Akmal? Kita tanya Akmal dulu jawab. Kalau saya tengok nombor 2 tu teks, cikgu. Nombor 2 teks, okey. Kita tengok. Betul. Suspend. Okey, dan yang ketiga tu tadi? Yang mana, cikgu? Yang ketiga. Butang interaktif, cikgu. Betul. Sebagai butang pelajar contoh kan? Interaktif. Okey. So, untuk setiap soalan ni kita akan dapatlah sini satu markah, satu markah, tiga markah kat sini dapat markah penuh. Kan senang. Okey. Tapi ingat soalan yang mudah macam ni, kadang-kadang murid-murid kita suka buat salah. Jadi tolong ingat jangan ambil mudah soalan yang mudah. Oh, betul. Sebab apa? Bila kita buat, senang je ni soalan jenis elemen je, kan dah hafal. Tapi, dia salah tengok dekat sini 3, kan? Dia pergi tulis dekat 2. Dia cuai. So, elakkan kecuaian macam tu. Sebab soalan yang mudah, murid-murid memang suka ambil mudah. Ya. Jadi, minta fokuslah lepas ni. Untuk soalan macam ni, mudah dapat markah tapi mudah juga kita hilang markah. Okey? Yang kedua, nyatakan 2 kelebihan. Tadi cikgu ada cerita. Kenapa kita kena guna papan cerita kan? Kenapa? Kalau kita nak buat baju, kenapa kita perlukan reka baju dulu, design dulu kan? Bukan terus jahit je. Tapi untuk produk multimedia ni, kita kena ada dulu papan cerita tu. Jadi apa kelebihan dia papan cerita ni? Ada yang nak jawab ke? Siapa? Ya. Saya. Koyum. Koyum. Ya. Apa kelebihan? Ya. Yang pertama ialah membolehkan pembangun produk multimedia mencabar minda dan idea. Okey, untuk kita dapatkan idea, betul. Okey, yang kedua? Yang kedua ialah dapat merancang jalan cerita pada peringkat awal. Bila kita nak buat bahan multimedia tu, kita kena ada papan cerita sebab kita nak rancang dulu kan. Lepas ni nak letak apa? Lepas ni nak letak apa kan? Okey. Ada lagi ke Koyum? Yang terakhir ialah mengurangkan risiko tertinggal jalan cerita yang penting. Bila kita buat papan cerita tu kan, kita patutnya nak letak benda tu. Tapi bila kita tak buat kan, kita kadang-kadang tertinggal. Yang sepatutnya kita letak tapi kita tak letak. Jadi itulah kelebihannya kita kena ada papan cerita ni. Kalau kita tengok jawapan ni, ini cadangan jawapan lah. Membolehkan membangun produk multimedia, mencambah idea, okey 1 markah, dapat merancang, dapat 1 markah lagi. Kalau kita tengok sini, soalan minta 2 je lah kan? 2 untuk 2 markah. Okey, kalaulah jika pelajar atau murid kita, dia macam, ada idea, tengah menulis ada lagi idea kan, nak tambah lagi 1. Boleh, dia boleh tulis lagi, tak apa. Tapi markah dia tetap juga dapat 2 markah. Kalau yang ini salah tadi, bolehlah dapat markah kat sini. Macam tu, okey? Soalan yang ketiga, boleh Akmal? Boleh, cikgu. Saya tak yang sabar ketiga. ni. Okey, rajah 2 ni menunjukkan satu persembahan multimedia interaktif. Soalannya mudah, sama juga kita tengok, kat sini ada, dia dah bagi dah jawapan kan. Buah, Cameron Highlands, Bukit.jpg, Damai.mp3, Cameron.avi.
setiap ni, okey, murid-murid dia dah pernah belajar setiap elemen dan dia tahu apa format bagi macam elemen MP3 ni kan. Akmal, kalau MP3 ni apa dia biasanya? Itu kan muzik, cikgu. Music. Audio. Yes, audio. Pandai Akmal. Boleh ambil MPV lepas ni. Ya, ini cikgu. audio kan. So, kita letak awal-awal kat sini. Tulis kat sini. Audio. Okey? Audio. Lepas tu kalau bukit.jpg. JPG semua orang tahu kan? Apa dia Akmal? JPG? Gambar, cikgu. Gambar visual. kan? Visual. So, JPEG ni dah tahu dah kat sini kan. Elemen apa? Grafik. Tulis dulu siap-siap kat sini kan. Jadi itu kita punya keyword lah, clue dia kat situ kan. Okey, so soalan dia berdasarkan rajah 2 ni, maklumat ni pilih dan lengkapkan papan cerita. Apa yang diberi ni kita kena tulis sama seperti apa yang jawapan bagilah soalan bagi ni. Okey? Kita tengok dia punya soalan dia. Kita kena lengkapkan dekat sini. Tajuk. Tajuk tadi apa ya kalau kita tengok ni? Tajuk dia. Okey, siapa nak jawab ni sini? Ya, bagi abang suspend kita, cikgu. Betul, abang suspend nak jawab. Amir. Saya. Ya. Apa tajuk dia, Amir? Tajuk dia Cameron Highland. Cameron Highland. Okey. Cikgu nak tanya, image grafik pula? Tadi dah bagi tahu sebenarnya ni soalan bocor ni, bukan suspend. JPG. Okey, image.jpg. Kat sini pun dah ada sebenarnya kan ni. Okey. Tengok format. Okey, lagi animasi. Buah.swf. Okey, ini buah.swf. Ini adalah format animasi. Okey, untuk video. Yang mana satu video? Video dia Cameron Suspend. AVI. Okey. Sebab tadi Akmal dah bagi tahu. Apa kan? Untuk audio kita ada tadi apa? MP3. MP3. Jadi memang sah-sahlah video tu Cameron.dvi dan last kali tu adalah damai.mp3 untuk audio. Okey, mudah kan ni? Tapi macam saya pesan juga tadilah. Okey, bila soalan yang mudah macam ni kita jangan ambil mudah. Kena fokus, sentiasa fokus. Sebab apa? Dia tulis kat sini bukit. Nanti kamu tulis B besar pula. Tak sama dah kan? Oh, macam tu pun tak boleh, cikgu. Mungkin kita tak tahu kan? Mungkin mungkin pemeriksa ke mungkin dia punya skema pemarkahan tak terima ke, manalah kita tahu. Jadi kita kena tiru sebiji lah orang kata kan. Kita kena ambil betul-betul maklumat yang diberi tu, pindahkan dalam jawapan. Okey. Boleh teruskan? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Yang seterusnya, yang ini tools tadi. Kita belajarkan tools. Tools tadi yang dekat dalam apa tadi? Tepi tu yang banyak-banyak tu. Banyak tepi-tepi tu apa panggilnya? Toolbox. Apa nama dia? Betul Akmal. Pandai Akmal. Lepas ni boleh ambil MPV Akmal. 2 kali dah saya sebut. Okey, rajah menunjukkan tools yang digunakan dalam proses menghasilkan animasi menggunakan peristian Macromedia Flash. Okey. So, berdasarkan rajah dan maklumat di atas ni, kita pilih dan tuliskan nama tools. Okey? Kita tengok soalan dia. Okey, mari kita. Jom. Siapa nak jawab yang ni? Suspend lagi ke? Mungkin Aiman. Koyum. Koyum. Okey, Koyum. Ya. Okey, yang pertama ialah fill colour. Okey, fill colour sebab dia berubahlah tu kan. Kalau kita nampak warna biru, dia pergi warna hitam, lepas tu dia pergi warna kuning. Warna kuning. Kita gunakan okey, fill colour. Fill colour. Okey, yang kedua Koyum? Yang kedua Apa sebab dia berubah bentuk. Apa dia tu Koyum, tak dengar? Lagi sekali boleh? Rectangle tool. Rectangle tool. Okey, sebab kita dari bentuk bulat kita pergi bentuk segi empat. Okey, yang ketiga? Yang ketiga ialah free transform tool. Okey, bagus Koyum. Free transform tool. Dia dari kecil, dia jadi besar. Sebab tu saya kata tadi, tools ni murid-murid kena hafal, kena ingat dia guna apa untuk buat semua perubahan tu. Okey. Yang keempat. Okey, yang keempat ialah text tool. Text tool. Okey, kita tak berapa nampak sini tapi kita ada teks kat situ, Macromedia Flash tu kita masukkan. Okey, ini adalah text tool. Okey, dan last kali tu. Last kali kita ada apa ni? Okay. Ni, apa ni? Yang terakhir ialah
Line tool. Line tool. Tadi Ya, kita line buat tool. animasi movement kan yang saya tunjuk tadi ada line kan. So kita guna apa untuk buat line tu? Kita guna line tool. Line tool. Okey. Boleh? Dapat 5 markah, cikgu. Dapat 5 markah kan. Mudah aja nak dapat 5 markah. Tapi kena hati-hati. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Ini. Kalau kita tengok rajah ni, kan dia ada butang navigasi. Butang yang kita buat dengan flash tadi, dia nak pergi, bila kita klik butang, dia pergi ke pautan lain. Pergi tempat lain lah. Okey. Jadi kita nak kena, berdasarkan ni kita nak kena tengok. Dia dah bagi juga pilihan jawapan. Okey, jadi murid-murid kena pilih daripada pilihan tu, masukkan ke dalam langkah, setiap langkah yang kita perlu buat. Okey. Langkah yang pertama. Ini siapa ni? Okey, itu dia. Amiruddin. Amir Ridwan. Silakan. Yang pertama apa, Amir? Aktifkan bentuk segi empat pada layer objek. Okey. Lepas tu kita klik menu insert, pilih convert to symbol. Okey, kita dah aktifkan. Kita convert to symbol sebab kita nak tukar dia jadi button. Okey. Yang kedua. Sambung, Langkah Amir. kedua, pada tab behavior, Okey. pilih button dan klik OK. Okey, betul. Dah dapat 2 markah. Okey, yang ketiga kita tengok dia betul ke salah. Langkah ketiga, pada tertingkap action, action script, pilih tab movie control. Okey. Pada tab movie control, dui klik atau seret Okey. go to. Seret go to. Okey, dia ada 2 lah arahan kat sini. Ada juga soalan yang dia kata seret go to pergi dekat ruang kerja. Okey, ada juga yang dia tulis okey dui klik. Maknanya kita dui klik go to tu dia akan masuklah dekat dalam ruangan action script. Okey. Jadi bila kita nak buat ni, murid-murid memang dia kena buat, sentiasa buat benda ni baru dia boleh ingat. Okey. 3. Oh, ada lagi 2, Amir. Yang keempat. Pada ruangan scene, Dia lagi 2. Pada ruangan scene, pilih grafik. Pilih grafik sebab kita nak pautan tadi pergi ke menu grafik. So kita pilihlah pada scene tu kita tukarkan dia jadi grafik. Okey, dan yang terakhir untuk markah yang kelima. Aktifkan layer 3 pada scene text. Okey. Lepas tu pada tab movie control, masukkan action stop. Action pada stop frame pada frame 1. Okey, bagus. Dapatlah 5 markah, Amir. Cuma jangan lupa kalau tengok pada sini tulisan dia tu kan jangan salah. Ikutlah. Cikgu biasa cakap kan jangan durhaka pada soalan tu. Maksudnya ikutlah sebiji. Kalau go to lah huruf kecil semua kan. Ya. Gitu. Jangan mandai-mandai. Jangan bagi huruf besar. memandai-mandai kita nak tukar dia. Okey? Okey. Okey. Yang seterusnya. Okey, ada lagi ke yang nak jawab? Ramai lagi cikgu nak jawab ni. Siapa lagi nak jawab soalan ni pula ni? Masih sama lagi. Ini memang contoh soalan yang mudah lah. Aras mudah. Jika murid-murid buat, memang dia akan ingat. Dan sangat membantu untuk mereka mendapatkan markah yang baik lah. Okey, untuk soalan 5. Ada yang volunteer nak jawab? Siapa dia? Boleh kita tahu? Siapa sahaja? Aiman. Okey. Siapa? Sebab Aiman dia pegang dagu, cikgu. Bukan dagu nak jawab. Ha. Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Aiman ke Koyum ni? Want to som Siapa yang angkat tangan ni? Tak nampak. Okey. Siapa boleh? Ada sesiapa? Okey. Aiman. Okey. Okey. Langkah yang pertama, kalau tadi kita ada pilihan jawapan. Pilihan jawapan kita pilih, lepas tu kita tuliskan. Sekarang ni, dia dah bagi dah langkah kerja tu. Kan? Mari kita tengok pada soalan. A, B, C, D, E, F. Dia dah bagi, cuma murid-murid kena susun. Dia susun, dia pilih je. Macam huruf apa yang pertama, huruf apa yang kedua. Murid-murid hanya perlu masukkan sahaja huruf yang ada pada soalan. Okey?
Jangan pula pergi rajin tulis kan. Yang pertama, pada bahagian sin pilih sin grafik. Janganlah. Sebab Tidak. soalan ni dia kata dengan menulis A, B, C dan E. Sebab yang F ni dia dah bagi dah. Okey. Jadi siapa yang nak jawab soalan tadi? Aiman kan? Okey, yang pertama Aiman. Langkah yang pertama. B. B, aktifkan butang navigasi, buka tertingkap action. Okey, kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Okey, yang kedua. Aha. Lepas tu C. Lepas tu C. C, klik movie control pada tertingkap action. Ini yang tadi dia ada kait dengan yang sebelum ni. Cuma bentuk soalan dia berubahlah, berbeza. Tapi benda yang sama juga. Kalau kita selalu buat, memang kita akan ingat. Okey, yang ketiga dia dah bagi dah. Seretkan go to ke ruang frame list. Seretkan go to ke ruang frame list. Ni tadi seret. Kalau yang macam Amir baca tadi, Dwi klik go to. Kan, dia dua lah. Okey. Dan yang keempat, selepas itu apa? Aiman? A. Pada bahagian scene, pilih scene grafik juga. Okey, sebab kita nak pergikan butang navigasi tu, kita klik dia akan bawa kita pergi ke scene lain. Itu maksudnya butang navigasi. Okey. Seterusnya Aiman. Lepas tu D. Lepas tu D. Aktifkan frame pertama pada layer stop. Maksudnya dekat time frame tadi tu, kita ada sini kan frame tadi, timeline tu kan, ini layer. Okey, kita ada frame kecil-kecil tu. Okey. Jadi bila kita dah buat button, kita aktifkan frame yang pertama. Ini frame yang pertama ya Aiman. Ni. Akmal pun kalau nak tahu ini yang kecil-kecil ni kita panggil dia frame lah, frame yang pertama. Okey, so kita aktifkan frame yang pertama tu, kita pada layer stop kan, layer stop. Okey, next. Okey. D. Dan yang terakhir Aiman. Tu E. Apa dia? Apa dia? Yang terakhir mestilah yang dah ada kat situ kan. E lah kan. Itu je yang tinggal. Pada tertingkap action frame, okey, kita klik arahan stop. Okey. Maksudnya kat sini kan, bila kita dah habis buat semua tu, kita kliklah klik arahan stop supaya frame tu ataupun scene tu dia tak bergerak ke scene yang lain. Okey. Okey. Boleh faham dah semua? Jadi soalan-soalan yang bentuk macam ni memang murid-murid kena fokus. Yep. Lagi satu tadi, berapa kali cikgu nak cakap tadi kan? Kita jangan ambil mudah soalan yang mudah. Sebab soalan yang bahagian A ni memang dia aras sederhana lah, aras mudah. Jika pelajar dia selalu buat, kan, selalu latihan buat, dia akan ingat. Dan dia akan membantu juga jawapan ni bila kita buat kan, dia akan membantu juga nanti dalam masa kita jawab bahagian B. Macam tu. Itu dia. Didik TV KPM